Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di dalam podcast Bola Dulu Baru Kamu. Daripada episod pertama sehingga hari ini episod yang ke-6. Terima kasih kepada korang yang sentiasa join kita tengok podcast daripada episod 1 sampai ke episod yang ke-6. Okey, seperti biasa saya ada Safi Salih juga dan juga Razman Roslan. Dan juga kita punya guest hari ini, dia tak out. Dia panggil in je. Dia selalu in dalam kita punya liga sehingga sekarang ini. Okay, kita perkenalkan Indra Putra Mahyudin. Yes. Seorang saya punya senior yang mula saya main bola sampai dah berhenti main bola, dia tak berhenti-berhenti lagi main bola. Man? Mungkin kita nak tahu lah apa dia punya sepanjang karier dia. Kalau dia ceritakan mungkin tak habis 2 episod. Sampai karier je kan. So mungkin Indra boleh ceritakan daripada awal. Kalau ingat lah. Sebab lama sangat kan. Sebab tadi dia cakap nak cerita panjang sangat. So mana yang ingat In? Mana Tapi yang ingat? kalau tak ingat mungkin kita boleh ingatkan balik. Sebab kita pun tahu sepanjang karier. Nak cerita memang panjang lah kalau cerita pasal karier ni. Daripada umur 19 sampai ke sekarang dah umur 43. Memang terlalu panjang kalau kita nak imbas balik tu memang tak boleh nak imbas lah. Tak boleh. tak boleh. Jadi start bermain untuk Liga M untuk pasukan Perak pada 1999. Dan itu merupakan satu pengalaman yang baru bagi saya sebagai selaku pemain muda yang beraksi dengan pemain-pemain yang hebat masa tu di Perak. Saya rasa sebab saya sampai sekarang masih lagi beraksi kerana mungkin sikap saya yang sentiasa ingin belajar. Dan apabila masa saya junior, saya sentiasa bergaul dengan pemain senior. Saya tak bergaul dengan pemain sebaya dengan saya. Saya lebih suka sebab saya nak menimba pengalaman. Masa 99 tu berapa umur? 17, 18? 18. Masa dia main Perak tu, saya pernah tengok dia main kat Perak, Sedipoh. Sebab masa tu saya masih dekat Sekolah Menengah Gunung Rapat. Dan itu antara perlawanan dia, Indra main, Sarabanan main, Khalid Jamrus. Itu semua memang masa tu penuh stadium In. Penuh. Kan? Time tu memang penuh. Kalau nak cerita generasi Indra Putra ni, kita tak tahu generasi dia seorang ke? Betul. Ada lagi yang main? Siapa Man? Masih main. Yang masih bermain, rasanya Amri start lambat. Amri lambat sikit. Rasa saya seorang je. So Indra ni banyak benda yang sebenarnya kalau kita cuit-cuit dia sikit mungkin dia boleh cerita lah sebenarnya. Indra Putra ni seorang yang kalau tengok dia ni perahsia sebenarnya. Tak banyak cakap, pendiam. Tapi mungkin kat sini adalah momen-momen mungkin sepanjang 20 tahun In. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih dia beraksi dalam liga kita. Mungkin In boleh cerita mula sekali In memang daripada Perak lah. Dari Perak. Daripada Perak. Asal memang lahir daripada Perak. Asal dari Perak. Kalau nak ikutkan pengalaman, contohlah kalau kat luar pengalaman kerja, dia dah boleh jadi PhD lah dia ni. Pencen ni. Pengalaman kerja ni banyak ni. Kita dari start berapa generasi sampai sekarang dah rasanya 4 generasi saja. Betul? Position pertama, masa tu kalau tak salah saya tengok Indra main, of course dia main winger. Winger. Start main winger dan sampai sekarang, adakah position tu memang winger lagi atau dah tukar? Dah tukar sebab kita nak ikut pada zaman sekarang punya kelajuan memang tak boleh nak ikut dia punya pace. Saya stay di bahagian tengah lah untuk memudahkan untuk mengawal di bahagian tengah sebab kita sekarang ni lagipun Liga A1 tak orang kata setinggi Liga Super. Jadi kita banyak gunakan kita punya pengalaman, kita punya vision kita untuk mengawal setiap pergerakan. Tapi macam tadi awak sembang, sepanjang karier awak tu awak berkawan dengan senior-senior. Maknanya awak tak berkawan dengan budak bayi-bayi awak. Ada tak rasa macam bila nak berkawan dengan senior tu ada tak pernah kena ragging ke? Ada rasa macam mungkin budak-budak lain cakap nak kawan dengan senior-senior je, dengan bayi-bayi kita tak mau kawan. Ada tak benda-benda macam tu yang orang dia dalam bola sepak tu benda-benda tu macam memang ada, tapi saya rasa benda tu tak seteruk lah yang kita kena dengar sebelum ni. Dan saya
rapat dengan senior ni supaya kita baru bermula bermain dan kita nak tahu bagaimana pengalaman diorang, kita nak tahu setiap perlawanan tu macam mana suasana dia, macam mana perasaan apabila masuk dalam tu. Kita pemain muda, kalau kita masuk dah tentu kita goyang punya. Kan, tekanan yang kita sebab time tu penuh dengan penyokong. Jadi daripada situ saya belajar. Dan apa yang bagusnya masa tu, Karl-Heinz Wegang, dia terapkan setiap pemain muda akan berada, bila pergi away game, kita akan duduk bersama dengan pemain senior. Masa tu roommate saya Abu Bakar Fazim lah, yang banyak membantu. Wegang Wegang Adik tak boleh dengar nama. Saya tak boleh dengar. Saya kalau dengar Wegang tu saya macam mengeletau. Tapi memang dulu dia lain Naim. Karakter dia lain. Oh, karakter dia lagi straight lah dulu. Ya? Lagi straight. Dah tua dek. Masa awak tu dah tua. Dia dah slow tu. Dah slow sikit. Kalau tak salah saya lah, masa saya sekolah Gunung Rapat tengok awak bermain tu, awak dulu sekolah Anderson kalau tak salah saya. Tak, saya sekolah Dr. Megahas. Sebelum tu dipanggil Lebroy. 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 Sekolah siapa geng-geng yang dekat Ipoh tu semua tahulah yang kuat bola tu Megahas. Yeah. Gunung Rapat dengan Anderson. Ya, betul. Itu adalah antara sekolah sukan yang aktif. Macam Anderson adalah sekolah sukan hoki. Famous. Bola Gunung Rapat dengan Megahas. Masa Megahas tu memang dah involve bola atau sukan Dia lain? sekolah sukan lah. Memang sekolah tu Dia sekolah bukan sukan. sekolah sukan. Dia aktif sukan. Dia aktif sukan. Tapi time tu lah, tahun tu, antara pasukan yang terkuat lah. Kita tapau Gunung Rapat semua. Betul. Dan kita juara daerah dan negeri Perak masa tu. Sekolah biasa. Sekolah biasa. Dia sekolah budak jahat memang macam tu. Betul lah. Budak bola ni memang nakal. Memang jahat. Kita tak nafikan. Kalau macam Apek minggu lepas, Apek dia daripada umur 13 dia dah start keluar daripada Kelantan. Dia masuk, maknanya zaman dia dah ada sekolah sukan. Macam In dulu memang dah ada khas sekolah sukan ke belum ada di time tu? Time tu memang ada sekolah sukan, tapi saya berada di sekolah biasa je sebenarnya. Biasalah, Sekolah maknanya kampung. bukan elite untuk sukan lah. Bukan. Tapi kita aktif dalam sukan bola Aktif sepak. sukan. Okay, memang time tu In pergi memang tahu sekolah tu memang nak main bola ke? Memang tim sekolah tu memang hebat dengan bola ke macam mana? Bukan, memang dari segi memang tak tahu pun pasal bola ni sekolah tu sebenarnya. Tapi apabila masuk ke sekolah tu kita dapat tahu sebab di situ banyak melahirkan pemain-pemain bola sepak, Khalid Jamlus, Rushan Nizam, Fairuz, Hadi Jaafar semua kat sekolah situ. Jadi itu yang membuatkan saya tahulah ini sekolah yang betul untuk bermain bola lah. Membesar banyak mostly kat Ipoh. Tapi tempat lahir memang dekat Perak lah. Perak. Memang asal Perak lah. So anak jati Perak lah senang cerita. Jati Perak. 08. Tapi kalau kita nak ceritakan pasal Indra ni kan, orang lebih kenal dan ingat Indra masa main kat Kelantan. Yes. Kan? So siapa tak tahu, tak kenal Indra masa kat Kelantan. So Indra. Tapi Tapi saya sebelum tu, Kelantan, kita sebut pasal Kelantan. Saya nak tanya dulu, selepas Perak ke mana? Sehingga sampai ke baru ke kalau nak Kelantan tu. cerita dia punya Kita nak tahu. dia punya kelab banyak ni. Kita nak tahu. Lepas Perak? Lepas Perak ke Pahang. Saya ingat dah, saya ingat Okey, dia. ke Pahang pun Masa antara tu Pahang tu, pasukan. Real Madrid Pahang tu. Real Malaysia. Real Madrid Malaysia. Berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun tak silap. 4 tahun. Tapi memang youth dekat Perak lah. Presiden semua Perak. dekat First professional Perak. Perak. Sampai 2004 pergi Pahang. 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 Okey. Pahang, lepas tu ke Selangor. Selangor. Setahun. Lepas tu ke Selangor, ke Kelantan. Lepas Kelantan ke T-Team. T-Team, Kelantan balik. Lepas tu Felda. Lepas tu ke Kelantan balik. KL. Liga Super KL tu KL. saya dengan dia. Dengan adik sekali lah. Nombor jersey. Kalau nombor jersey tu memang dari dulu 23. Tak, mula-mula bermain nombor 13. Oh 13. Ya betul 13. Masa pergi ke Pahang tu. Sebab time tu 13 Sarul Nizam Saad pakai. Jadi ambil 23. Time tu 23, time tu nama David Beckham meletup kan. Real Madrid. 23 kan time tu. Pakai lah nombor 23. Dia ambil Itu yang free kick tu macam Beckham juga. Tadi dia cakap Zidane dia dah banyak idola dia ni. Memang Zidane lah sebenarnya. Sini awak In.
Kalau macam saya dulu main, saya tahu awak senior saya, Syukur Adan. Awak time awak main dulu, siapa awak punya senior yang awak rasa macam aku akan ikut kau? Banyak macam tu. Ahmad Syarul, Abu Bakar Fazim, Azrul Amir Burhan. Yes. Ramai. Cak Kong Heng ada. Sebab kat situ yang banyak saya belajar ni. Saya ikut diorang, saya banyak belajar. Itu yang Tapi yang menjadi idola. yang menjadi idola saya. Indra. Idola saya Azizul lah. Azizul Amir Burhan. Azizul Bob Amir Burhan. Ya. dengan Bob lah. Dengan Bob. So sama ada cara dia bermain atau dia punya teknik ke, memang saya tahu, kita orang pun tahu memang Bob punya permainan Dia tenang. punya permainan lah. Dia punya teknik, dia punya style, gaya dia. Ketenangan dia. Ketenangan dia. Gaya dia kan. Cara dia kan. Kita minat kan. Lembut ni tu. Jalan pun macam tu kan. So Dia punya hantaran tu. Dia antara midfielder yang bijak lah. Dia, itu yang buat nak belajar banyak. betul, kalau Perak lah kan, selain sebelum Bob, Azizul Amir Burhan adalah Azizul Abu Nifah. Azizul Abu Nifah. Dia semua Azizul Azizul lah. kan. Azizul. Antara midfielder yang terbaik lah. Tapi awak ni macam dari dulu sampai sekarang macam ni je saiz dia. Kita kadang-kadang, yelah ada on off kita punya saiz. Ada pakai M, kadang pakai S. Tapi awak daripada dulu sampai sekarang ni saiz ni ada pakai-pakai ke apa? Tak ada pakai. Saya dengan Razman sama je. Tak ada beza pun. Dia dulu sama je. Makan banyak, makan macam biasa. macam biasa. Tak ada lah diet Tak ada ke? diet, tak ada pantang lah. Semua saya belasah je. Mungkin, yelah. Memang Baka? Baka kot. Baka Bagi sikit baka tu. Okey. Kita dah tahu badan apa. Apa rahsia kekal boleh main sampai sekarang? Bab 20 tahun lebih. bukan senang. Bukan senang. Bukan senang. Lari, kalau Dia, lari memang depan ni. Betul. Dia main dulu. Lepas tu kita main. Kita dah berhenti, dia tak berhenti. Itu Okey, yang saya cakap. apa rahsia? Saya daripada mula main, Ha. time tu ingat lagi my team. Kita nak lawan my team kan. Kita nak lawan under 20, Under nak lawan 20. my team. Time tu panggil 3 senior. Di antaranya Indra Putra lah. Saya cakap, "Uish, Indra Putra, dia ni kan ini kan junior yang tak sembang. Kita macam junior nak pergi jumpa, nak pergi ni, dia macam, sombong je kan, takut je kan. Sebab dia tak banyak sembang. So first tu saya dapat main dengan dia lah. Maknanya dia senior pertama yang saya jumpa. Sampai sekarang saya dah berhenti, dia main dia lagi. main lagi. Main lagi ya. Main lagi. Tak tahulah. Rahsia tak ada rahsia. Saya rasa mungkin zaman muda tu saya punya training kot. Time tu old school punya training. Kita training memang tak ada hardcore punya training lah. Nak bandingkan sekarang punya training. Terlalu simple sangat. Bagi saya lari tu dah macam dah biasa. Ya, mungkin daripada situ saya boleh bertahan sampai sekarang. Tak ada apa kecederaan yang serius. Cuma kecederaan serius ankle lah. Ankle lah, Ankle. 2007. Operation ankle. Operation ankle. 2000? 2007. Masa tu main Selangor tu. 2007, 2008 main Selangor. Oh, 2008 main Selangor. Time tu main Pahang. Adakah sebab dulu punya pembawakan macam dulu kita dengar cerita dulu sini dulu keras dengan junior keras, kita pun jadi keras, tapi macam sekarang ni bila kita tanya junior semua yang kita sini tak ada pun nak keras macam dulu. Adakah faktor benda-benda macam tu yang boleh awak boleh sampai sekarang? Ya, mungkin saya rasa dulu punya, ya, kalau budak sekarang dengar dulu punya ni, saya rasa macam tak main bola. Makian kan, tak main bola kan. Koyak ah, orang koyak. Memang koyak ah. Bertambah time tu ada Roslan Hamid, kapten. Memang steady. Dia lagi teruk pada Syukur ke apa? Dia memang salute lah. Saya tabik dia. Dia antara pemain yang tenang kat bawah. Roslan Hamid. Memang bagus lah. Saya pun banyak belajar pada dia. Okey, dalam banyak-banyak lah, Indra dah main tim banyak, dan mana satu tim yang menjadi sentimental untuk sentimental value untuk yang sentiasa berada kat Saya rasa yang paling ni, saya rasa di Kelantan lah. Kelantan. Kelantan tahun? 2000, saya start main dengan Kelantan 2009, 2010, 2012, 2013. Tim yang 2009-2010. 2010, 2012. Time ada Apek semua tu lah. Time ada Apek pun semua. Time tu, kita tahu pasukan tu, 2009 antara pasukan tu masih di bawah Liga Perdana. So, dinaikkan ke Liga Super dan kami berjaya ke final 2009 Malaysia Cup. Dan 2010 kami champion. Dan 2012 kami treble. Itu antara yang tak boleh dilupakan lah. Selepas itu baru T-Team. Selepas tu baru T-Team. 2011 T-Team. Macam hari tu Apek memang daripada Kelantan lah. Sebenarnya bila orang Kelantan ni
bila kita nak ke negeri dia macam saya jujur saya cakap kalau saya nak pergi bermain di Kelantan contohnya saya kena adapt dengan suasana orang Kelantan dengan pemain-pemain Kelantan tu sebab mereka dia punya akrab orang ke Kelantan tu lain. Macam awak daripada Perak Perak ke Pahang? Daripada Kelantan. Selangor. Daripada Selangor maknanya awak orang Perak nak masuk join ke belah-belah timur Pantai Timur tu okey ke? Itulah semua yang tak tahu. Sebenarnya mak saya ni orang Kelantan. Itu saya pun ramai saudara mara kat sana. Jadi benda tu tak jadi masalah bagi saya. Dia pun boleh kejap Kelantan ya. So memang ada saudara mara kat sana. Memang ada saudara mara. Jadi tak ada masalah lah saya dengan duduk di Kelantan memang antara pasukan ataupun negeri yang kata terlalu fanatik dengan bola sepak. Pengalaman dengan fans yang Indra boleh ingat atau macam mana ke hardcore ke Sebab atau kita tahu Kelantan memang Kelantan memang fan dia memang time tu pula adik pun tahu lah macam mana. Adik dah mengalami peristiwa tu kan. Dia tahulah macam mana. Jadi tapi In antara orang kesayangan Kelantan. Ada tak dia bagi bunga ke teddy bear ke? Tak ada. Saya bukan jiwa. Mungkin ialah ada fans yang boleh kadang-kadang boleh ikut sampai rumah. Mungkin ada yang scary. Ada tak? Tak ada saya rasa semua. Selama saya bermain ni tak pernah ada yang kata fan yang menakutkan. Semua yang bagi sokongan dan support lah. Kalau datang jumpa tu dia salam, salam apa semua ambil gambar. Itu dah biasa sebenarnya. Berapa 3 tahun ni 3 tahun Kelantan? 3 tahun Kelantan. 3 tahun dan 3 kali balik Kelantan. 3 kali balik 3 Kelantan. tahun main, pergi patah balik, pergi patah balik. So penerimaan fans dekat In time tu awak rasa macam dia orang marah tak In? Awak keluar time tu? Saya rasa pada 2011 dah. Dia orang marah saya pergi ke T-Team. Time tu tim dah champion saya keluar. Masa tu ada masalah sikit. Tapi macam Apek cakap masalah tu lah. Masalah kan. Ada masalah. Jadi terpaksa keluar. Dan masa 2012 tu balik pada Kelantan tu, penerimaan permulaannya tu memang susah sikit lah. Dia nak terima. Tapi lama kelamaan tu dia orang dah boleh terima lah. Jadi itu yang membuatkan Kelantan kuat disebabkan sokongan ni penyokong pemain ke-12 ni. Masa tu masih lagi Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa. Tapi macam fan pun sebenarnya harus faham lah kita pemain bola inilah punca kita cari makan kan. Kadang-kadang ada yang buat apa kau nak pergi sana, kau nak jati sini kan. Jadi dalam profesional bola sebenarnya benda-benda macam tu kita kena asingkan lah kan. Macam In saya salute boleh pergi patah balik, patah balik dan fan-fan pun boleh terima lah. Of course lah dengan cara permainan In siapa tak kenal. Dan In pun antara player kesayangan pergi mana-mana tim pun memang dia adalah captain. Betul In? Setiap pasukan yang awak pergi tu adakah daripada mula-mula awak deal dengan diorang adakah kontrak kat situ In? Awak captain. In awak captain. Tak bukan. Saya nak main sini tapi saya kena captain. Awak minta ke ataupun macam Tak ada lah, memang itu- tak adalah mungkin Tak ada. Tak pernah pun terlintas nak Karakter jadi lah. kapten ni sebenarnya. Sebenarnya nak jadi kapten ni tanggungjawab dah besar. Bukan mudah kan. Jadi bila saya pergi ke suatu kelab tu, diorang sarankan saya jadi kapten, saya terima. Sebab saya rasa mungkin dengan karakter pembawaan saya ni yang membuatkan diorang selesa dan dapat membantu pemain-pemain lain untuk menjaga pasukan. Sebab seorang kapten ni perlu ada yang dia bila time serius dia ada, time lawak pun dia boleh. Sebab untuk mengawal setiap pemain ni bukan mudah. Dia akan tengok kepada satu kepala yang betul-betul karakter yang yang dia boleh ikut. Kalau seorang kepala yang tumbang ambit, saya rasa tim tu akan hancur. tapi itulah macam saya tengok ini macam mana dia setiap generasi dia akan pergi masuk. Yalah dia dah lama kan main. Macam kita kan ada generasi Muslim, generasi Mahali, generasi Indra ni semua generasi dia masuk. So benda macam tu awak kena pandailah untuk saya kena bila generasi ni kita kena pandai, kita kena ikut trend ni. Kena ikut sebab kita bagaimana kita nak tackle pemain muda. Dia sekarang ni pemain muda dia susah nak kena maki. So kita kena tahu cara bagaimana nak tackle hati pemain muda ni untuk bermain untuk pasukan kan. Sekarang ni pemain muda dia fikir
sekadar main je. Dia tak fikir dengan future dia. Kalau dia fikir tentang future masa depan dia kan, dia akan tahu selok-belok bermain dan dia tahu bagaimananya susah nak jadi seorang pemain bola sepak. Kalau In cakap tadi nak ambil hati player. Contohlah tim tu ketinggalan. Tim yang In sebagai ketua pasukan ketinggalan. Apakah macam mana cara In nak motivate player? Kadang-kadang dalam kita tahulah macam mana susah kan. Dia Tapi dah lain macam kadang lain orang macam saya suka jerit kamu lain orang lain cara. Macam In Macam saya punya style, kalau siapa kenal saya daripada perbuatan saya. Kan? Bagaimana saya di padang, apabila ketinggalan, bagaimana work rate saya di atas padang. Dan di antara diorang yang pernah bermain dan tahu bagaimana cara saya bermain, diorang akan tahu apabila saya mak call jap mak call jap balik lagi. potong. dia tengok pada perbuatan kita di atas padang kan. Sebab saya ni tak banyak bercakap sebenarnya. Tapi bila di atas padang tu dia orang akan lihat, oh takkan Betul. kapten buat kerja macam ni kita tak mampu nak buat. So daripada situlah. maknanya lead by example lah. Ya, Ada leader yang dia bagi arahan, jerit, bagi semangat. Bagi semangat. Macam Indra jenis yang kerja. Betul lah kalau player muda, ini orang tua berlari takkan kita nak relax. Ya, Dia betul. macam tu. Betul. Awak pernah main kan dengan In? Saya pernah 2008 lah. 2008. Selangor. Ya, Selangor. Selangor. Kelab? Kelab National pernah Selangor National 2007 kat Korat. National lah. Lepas tu ada lagi lah berapa game. Tapi memang kalau macam In kita main dengan dia macam saya kalau main dengan dia macam tak ada nak fikir takut dia marah, tapi kita rasa sendiri yang macam Indra boleh lari sana, Indra boleh lari sini, takkan kita nak duduk diam kan. So benda-benda macam tu yang saya rasa macam saya salute lah. Indra Putra sampai sekarang of course work rate dia ialah dengan cara work rate dia kan. So idola awak dalam Malaysia macam awak dah sebut tadi adalah mungkin sini-sini awak. Kalau luar negara? Luar negara saya suka Zidane. Wow. Itu yang rambut botak je. Trademark mu tak tahu. Trademark botak. Saya suka Zidane. Cara ketenangan dia di atas padang, bagaimana Tenang tu nampak memang ada sama kan. Muka pun ada sama. Betul. Muka ada sama. Zidane. Cuma dia pakai Zidane kalau geram dia pakai kepala, In pakai siku. Tapi Zidane dia dah berhenti. In dah berhenti. Ada tak In orang suara-suara sumbang akan sentiasa cakap dah lah In kau dah ni apa semua benda-benda macam Tak tu. pun ada target tersendiri untuk bermain. Dia memang dari segi mulut orang kita tak boleh nak tutup kan. Jadi lantaklah kita punya diri kita tahu kan. Sampai masa kita tahu tahap kat mana kita nak berhenti kan. Sampai sekarang pun budak muda rasa malu. Bila bermain dia orang krem. Saya tak krem. Saya masih lagi boleh berlari. Awak kalau krem tak ada masa lagi. Dia bukan pasal masa. Dia pasal penjagaan badan tu sebenarnya. Sebab In ni kalau di luar pun ada tim yang ajak main bola pun saya rasa dia tak pernah tolak. Jarang dia akan tolak. Orang pertama isi dalam list tu. Ya. Jadi tak dinafikan memang dia antara yang fit dan yang boleh main lah sampai sekarang kan. Itu. Selain daripada pemakanan In mungkin faktor awak pergaulan awak faktor Ya mungkin saya nak bergaul pun tak adalah bergaul mana kan. Saya ni bukannya yang jenis kuat bersembang apa semua. Saya jarang. Saya bergaul pun bila ada time main golf apa semua kan. Sekarang kita main golf. Kita main golf nampak sikit. Masa main bola dekat apa ni dengan member sosial kan. Dari situlah saya bergaul. Nak pergi lepak-lepak minum ni tak ada sangat. Sebanyak kebanyakan saya di rumah je. So Indra ni memang circle dia tak ramai lah kawan-kawan yang rapat. Cuma itu pasal kita tengok pun yang junior nak rapat dengan dia pun sebenarnya dia tak boleh nak rapat sangat sebab Dia bukan tak boleh rapat. Dia bukan tak rapat dia. Yang saya tahu Indra ni bila kau kenal dia tak akan ada masalah. Maksudnya okey. Dia yang nak mula tu yang Betul. akan jadi Dia masalah. Yalah Indra senior. Takkanlah senior nak tegur junior. Betul tak? Ya, junior pula takut. Junior pula takut. Macam saya, of course saya takut dengan Indra sebab kita tahu dia tak banyak cakap. So kita nak tegur macam mana? Takut salah tegur kan? Salah tegur. So kita respect lah benda tu.
Saya bermain dengan Indra beberapa kali dalam national team. Dengan Betalang Biskay pernah. Ya, pernah. So, kita pergi Arab Saudi semua. Saya tak main masa tu. Saya injured last minute kena hamstring. Tapi saya pergi juga tengok dia main. Indra ni memang dia first 11 lah dia. Kadang dia lah captain. So, semua dia lah. Position awak striker, midfield, Striker, midfield. defend pernah? Defend pernah main sekejap. Pernah main. Tapi seingat saya pasal Indra ni 2001 lah masa SEA Games dekat SEA Games. KL Tuan Rumah. Awak main left wing, betul? Left wing kan? Ya. Tapi Dia- first call up. 2001 tu untuk ada 23 kan SEA Games. Tapi seingat saya masa tu kalau corner sebelah kanan dia sepak pakai kaki kiri, corner sebelah kiri dia sepak pakai kaki kanan. Duduk kaki duduk kan? Duduk kan? Duduk kan? Itu yang saya ingat pasal Indra ni sampai sekarang. Kalau golf kiri kanan boleh? Agak-agak. First call up untuk national tahun Rasa 2002 kot. 2002. Senior team. Senior team. masa tu dengan Coach apa? Time tu coach 2002 siapa Alan Harris lagi. Alan Harris lagi. Alan Harris. 2002. Terus kena call up senior tu start daripada under 20 ke under 23? Time tu bawah 19 tak siap. Bersama dengan Alan Harris mula-mula. Oh. Hmm. Oh, Alan Harris bawa. Dia bawa bawah 20 pun dia bawa sampai senior pun dia bawa tak silap. Assistant Saktia. Mendiang Saktia. Maknanya awak yang paling muda diserap naik ke senior team ataupun ada lagi yang Ada lagi time tu Zamani Misbah, Iwan Fazli, Akmal Rizal, Yuzali Samion, Fadli Syari. Fadli kan? Syari. Oh, tapi tak silap time tu seingat saya pernah dengar Faiz Syari pergi France Jerman. Jerman ke Jerman. Time tu awak tak ada kelab luar panggil untuk pergi. Time tu tak ada saya rasa. Time tu tak ada. Tapi selepas pada Sukan C tu ada. Tapi time tu kita muda. Time tu. Ya. Pergi mana? Apa yang panggil? Time tu tak silap saya mana dekat France juga. Tapi yalah muda masa tu. Kita zaman tu mana tahu pasal Strasbourg kan? Bukan. Sebut Akmal kan? Strasbourg Akmal. Lama lah. Leipzig. Oh, ya. Bukan Tak PSG. tapi itulah. Kita takut sebab masa tu Masa muda tu, kan. Kita yalah budak kampung kau nak pergi keluar kan. Tapi kalau masa tu awak pergi, awak rasa ada something tak yang awak katalah bukan kata takut ni. Awak pergi, awak rasa apa yang awak akan dapat? Adakah mungkin awak punya career tu lagi lain daripada sekarang? Mungkin lagi main dekat Europe ke? Mungkin main kat Europe kot insya-Allah. kalau pergi. Kenangan manis Indra Putra Mahyudin dekat national team. Kenangan manis Main lama mesti macam-macam. Kan? Dia kenangan manis dia. Banyak manis ke banyak pahit? Manis kita nak dengar yang manis-manis. Manis manis. Manis dia yalah final ke Sukan C tapi tak berjaya dapat pingat. Lepas 2001. tu 2014 yalah final Suzuki tapi Cup. tak dapat juga kan. Jadi itu merupakan satu kenangan manis lah. Apabila ke final itu merupakan satu pencapaian terbaik lah. Tapi 2014 tu ada satu gol yang akan diingati lah. Kiper di mana? Akan diingat. Kalau orang cakap Indra national team skor gol, mesti orang akan ingat gol tu. Kiper di mana kan? Boleh cerita secara detail macam mana pergerakan, macam mana awak boleh berada kat situ dan boleh menjaringkan gol tu? Gerakan tu daripada corner sebenarnya time tu. Dia orang cut corner, lepas tu dapat pada Mahali clear bola tu. Dapat kepada Manaf. Zizan. Manaf flip bola tu. First touch saya tu memang orang kata memang terbaik lah. Saya just betul. pergi first touch tu yang buat direction ke gol tu. Sebenarnya jauh tu benda tu. Jauh. Lebih sikit Saya pun tengah. fikir 2-3 kali nak sepak sebenarnya. Tapi saya cubalah kan. Tapi on the way bola tu nak pergi kan jauh kan. Jauh On the way kan? bola tu nak pergi awak Sempat rasa lagi tak? fikir tau. Awak sempat fikir tak masuk ke ada tak? Ke memang dah confident sepak? Memang nak kata fikir pasal masuk tak. Fikir sepak sebab saya dah tengok keeper dah tak ada. Keeper dah Lepas naik. tu dah tak ada. Defend pun dah tak ada tu. Semua tengah laju kan. Saya fikir saya cubalah.
kebetulan teknik pun baik memang. Tapi awak punya first touch tu pun agak jauh sebenarnya. Ya, itu first touch tu yang membuat direction untuk kita boleh sempat lagi berfikir, kita boleh sempat lagi tengok first touch yang baik tu yang Itu yang orang kata main pakai otak. Kalau muda-muda rasa bawa dah ini. Mungkin kalau banyak touches mungkin defender akan sempat buat cover. Tapi sebabkan dia punya touches tu jauh, senang lah. Tak, gol tu lah yang Meranapkan. Kena pula kita lawan Singapura kan. Lawan lepas tu Singapura. terus tutup kes saya tu. Kes apa tu? Oh, time tu Time tu terus tutup kes saya tu. tutup. Pasal Betul. keeper di mana lah, kita menang pergi final lah. Terus senyap terus. Time tu ni kan Dolah Datuk. Datuk lah. Sepanjang yalah, selain gol keeper di mana tu, Indra juga dikenali dengan jaringan free kick. Pakar free kick. Kalau nak tengok dulu free kick banyak, tengok Indra punya video pun dah tahu. Baru-baru ni pun dia score free kick. Malaysia 7 side. Itulah badan kecil pun dia score free kick. Jangan up sangat man. So jaringan free kick mana yang menjadi ingatan? Jaringan free kick Ke banyak sangat tak boleh ingat? dia banyak yang 2000 dengan KU main dengan Sabah. Ada. Antara yang jauh. Itu memang. Yelah, Apek kena kan. Apek je. Itulah. Awak ada spesifik training untuk free kick ke atau memang ada bakat tu sendiri ke macam mana? Ke ada ambil kelas, personal kelas? Tak ada. Dia mula ya kita suka-suka je nak mencuba kan. Kita tengok sebelum ni ada yalah pemain lain pun cuba sepak. Jadi kita pun cuba. Tengok cantik pula kan. Why not saya try dalam padang. Memang daripada game. muda lah, Daripada muda. Okay. So kita buat target cantik. Bila main dengan sini tu saya sendiri confident nak ambil kan. Masa tu lawan Perlis. Saya nak ambil. Saya cakap saya confident. Ambil masuk. Dia yang penting confident lah. Dia penting confident lah. Dia bukan confident je, teknik tu. Teknik dia. Saya rasa awak tak boleh. Dia ingat. Tak betul. Mungkin dia confident ada. Mungkin dia overconfident. Tak, dia kena dia. Tak, dia dulu time main KL, saya sempat main dengan dia Palang tu. Main Palang. Memang rajin-rajin kalah lah. Sebab tu dia kata teknik. Teknik tu memang saya kalah dengan dia lah. Tapi guys, kalau korang nak tahu, kita episod kali ini adalah sangat bertuah sebenarnya. Sebab kita bersama dengan salah seorang pencipta rekod jaringan terbanyak dalam Liga Super. Sepanjang Liga Super. Lebih 106 gol. 106 gol dia jaringkan dalam Liga Super. Tak ada orang lain yang boleh lakukan. Saya pun baru berapa je. So Indra antara yalah sejarah. So Indra punya gol dalam banyak 106 tu, gol mana yang kalau rasa yang boleh ingat atau tak ingat. Banyak tak ingat. sangat. Banyak sangat lah. Banyak sangat. Yang paling orang Cina paling manis lah. Dia banyak Yang bicycle kick ada, free kick ada, shooting dari jauh ada. Skor last minute. Back heel lah dia. Back heel ada. Dia terlalu banyak lah. Memang tak boleh nak ingat lah benda tu semua. Tapi benda tu sebagai sejarah lah kan. Mungkin selepas ni ada yang boleh tak ada mana 106 gila siapa yang nak buat. Ada kan. Itu sebagai rekod je sejarah. Yalah, untuk mendapat 100 gol tu luar biasa lah daripada orang lain. Betul. Mungkin Indra dengan teknik dia yang bagus, dia memang boleh dapat lah benda tu. Memang target aku main forward, aku akan ada target nak sampai ke situ ke. Macam contoh saya sekarang aku dah 80 gol. Selama sebelum aku berhenti main bola, aku nak cukupkan 100 gol. Ada tak? Tak ada. Striker pun tak terkejar main 100 gol. Ini main midfield. Dia tak ada pernah target. Special tapi tau. mungkin sebab luck saya kan. Setiap kali saya betul teknik lah. Teknik tu yang penting betul dengan kita punya dia kelebihan saya antara adalah saya dapat baca gerakan goalkeeper. Itu yang membuatkan saya mudah untuk menjaringkan gol. Kan? Kadang-kadang keeper dia baca saya punya nak sepak sana, tapi saya boleh tukar dalam masa last minute. Itu yang kadang-kadang keeper pun
banyak dah terkena kan. Terkena. Terkena lah, banyak dah terkena. Masa Tapi jangan kena dengan dia. Kalau kena dengan dia menganjing. menganjing. Kalau dalam training menganjing. Sampai balik So, masa gol 100 tu masa main KL dengan Zakwan adik-adik masa tu. Tak, saya dah keluar. Oh. Dah Masa keluar. jaringan ke 100. Tak. Dah keluar. Time ingat awak lah KL. Jangan ke 100 Tahun tu baru dua- lagi kan? 2002 kan, tak silap. Eh? 2022. Saya dah. Saya dah keluar dah. Tahun yalah samalah tu. Baru lagi. 22. Masih tak silap lawan PKNS. Fikir Awak dah keluar. Saya dah keluar. saya main lagi. Main lagi. Saya dah bersara masa tu. Pasal apa? Pasal apa? Pasal teknik baik lah. Piala tu anugerah tu masih ada disimpan di rumah. Memang di frame. Ada di rumah. Di apa ni, di Kelantan lah. Oh, tu anugerah siapa bagi? Itu KL KL bagi lah. Dia menghargai Gol ke 100. 100. Alright. Macam awak sekarang ni, okey, dah tahu dah ada dekat situ Indra Putra penjaring terbanyak Liga Malaysia sepanjang zaman lah, 100 jaringan. Dan dari situ kita tahu Indra teknik bagus. Dari segi untuk scoring dan penyiaran terbaik. Ada tak terfikir untuk buatkan macam Safi sekali ada kelas. Ada apa? Akademi sendiri. Ada tak Indra terfikir untuk curahkan teknik-teknik tu untuk budak-budak sekarang? Ya, saya pun terfikirlah bila untuk buat akademik kan, untuk curahkan apa yang saya ada kepada generasi-generasi baru ni. Banyak yang perlu diorang belajar dari segi teknik, basic-basic ni diorang banyak kena belajar. Daripada situ terlintas saya nak buka satu akademik, insya-Allah dalam masa tahun depan ke dalam masa terdekat ke, insya-Allah saya akan buka akademik lah. Untuk mencurahkan segala ilmu yang ada. Sayang selagi apa yang kita ada, tak rugi pun kita curah bagi ilmu kepada budak-budak zaman sekarang ni yang betul-betul minat dengan bola sepak. Kalau nak cerita pasal partnership, kalau gandingan maut lah masa awak pernah main sepanjang lah. Masa zaman Khalid, Saravana, siapa yang menjadi pilihan kalau Kira partner awak yang paling best paling aku best rasa lah. dia ni kalau ada shock. meletup lah? Meletup lah. Partner paling best saya rasa dekat Kelantan saya rasa. Badri Razi, Nur Farhan. Nampak Benten? Benten, lepas tu Nur Syarul time tu. Mak Yo. Itu tak boleh nak ceria kesefahaman tu. Kan? Dia orang macam Badri Razi. Kalau saya main winger, dia dah tahu. Dia tahu lari mana. saya dah lari, dia dah tahu dah. Dia hantar. Itu yang membuatkan saya mudah untuk bermain dan menjaringkan gol. Awak sini lagi lah pada dia. Dia bawah lagi. Di bawah lagi lah. Masa di Perak, Khalid dengan Saravana? Time tu dia berbeza kan. Time tu generasi time tu dia kan, dia lain kan. Time Masa tu awak sama-sama muda. Masa tu muda, kita masih Panas. panas kan. Mana-mana rancak. Mana rancak. Saya nak Time tanya tu satu benda. Dalam sepanjang awak main dalam hampir 20 tahun lebih, siapakah defender yang awak rasa paling susah lah untuk awak? Yang apa? Tahulah dulu punya defender, mungkin sekarang pun ada yang bagus. Siapa antara yang baik bagi awak? time tu antara yang terbaik Carolina Bahrom. Okay, lokal. Tu apa ni? Faizal Zainal. Faizal. Faizal itu Zainal time tu memang kereta kebal lah. kebal. Dua-dua lah. Carolina Bahrom, Faizal Zainal, lepas tu adik dia Angah Khairil. Khairil Zainal kan. Semua pula main Negeri Sembilan. Kan. Itu semua antara yang Kalau kalau import, kita bola lepas. orang tak lepas lah. Itu biasa. Itu biasa. Kalau import time tu import siapa lama sangat time import. Kalau yang awak rasa sekarang ni, yang awak nampak outstanding lah defender. Yang saya nampak sekarang ni Terus. Fairuz antara yang kata terbaik lah. Lepas tu lagi satu pemain Terengganu. Saya tak pernah kenal tapi Engku. Syarul Nizam. Syarul Nizam antara yang orang kata terbaik. Okey, kalau menyentuh kepada pemain-pemain muda tu kan, buat masa sekarang ni, siapa pemain yang Indra rasa berpotensi dan mempunyai masa depan yang sangat cerah dalam bola sepak? Kita tahulah Air Aiman lah antara pemain yang betul-betul cukup lengkap saya rasa, cukup lengkap. Position awak pula tu. Ya. Dia
antara pemain yang bijak, bijak mengawal bola, bijak dengan suasana dalam keadaan game tu dia boleh dapat orang kata dapat mengimbangi itu. Dan dia saya rasa dia antara pemain yang betul lah apabila digandingkan dengan skilling dia, pemain-pemain yang terbaik. Itu yang membuatkan dia lebih jadi seorang pemain yang matang dan antara pemain yang terbaik lah sekarang ni. Kalaulah Indra berada di tempat Arif Aiman sekarang lah bermain, apa yang Indra nak improvekan lagi untuk game Arif Aiman? Kalau saya lah jadi Arif Aiman kan, saya akan pergi keluar. Ya. Pendapat. Sebab saya rasa liga kita ni bagi dia terlalu mudah. Betul, terlalu mudah. Dia untuk tambahkan lagi, untuk challengekan diri, cabaran untuk diri dia kena keluar. Daripada situ dia akan belajar banyak Lagi. Jumpa dengan defender yang susah, macam mana nak dribble. So, mengasah lagi dia punya bakat. Itu lokal pemain lokal lah, Arif Aiman. Yalah, kalau nak ceritakan memang kita tahu Indra daripada dulu sampai sekarang kadang-kadang ada satu tahun tu liga kita tak ada pemain import. Kadang ada 2 import, 3 import. Macam sekarang berapa import? 7 import. So In rasa sepanjang penglibatan In dalam bola sepak ni, In tengok penglibatan pemain import ni, adakah mereka patut belajar ada 7 pemain import, adakah tak ada pemain import langsung ataupun ada 2 hanya sikit, macam mana? Pendapat awak pendapat saya personal. Dia kebaikan dia untuk liga kita sebenarnya. Tapi buruknya kita punya lokal lah. Terabai. Sebab kita sebenarnya pemain-pemain lokal kita ni ada yang bagus. Tapi tak pernah diberi peluang. So bila antara pemain-pemain import yang mengisi di liga kita ni, kebanyakannya hanya penumpang je. Betul saya cakap ni, hanya penumpang. Betul. Banyak yang buat kerja dalam lokal ni. Betul. Tapi patut setiap management kena nampak benda ni ataupun coach kena nampak, sebab lokal ni lah yang banyak membantu pasukan, bukannya pemain import. Kadang-kadang pemain import yang kita ambil pun 7 orang, cuma 2 orang je boleh bermain. Yang lain semua sebagai penumpang. Itu yang merugikannya antara lokal-lokal kita nak menjadi nak mencipta nama di dunia bola sepak ni di tanah air ni. Agak sukar. Dah cerita pemain import tu. Yang ingatlah pemain import mana yang In rasa macam dia ni memang tak boleh belah langsung. Tak boleh belah. Yang rasa macam dia ni bukan pemain import lah. Rasa macam Messi akan ada In, betul tak? Messi akan ada tak? Dia banyak sebenarnya. Yang In rasa macam dia ni bukan standard lah, bukan. Kalau kat Kelantan lah, macam-macam pemain import datang tu. Aduh, kadang-kadang tak boleh nak bayang macam mana dia boleh boleh datang, boleh boleh main pula tu kan. Lepas tu sekejap dia main. Sekejap lepas tu tak bagi. Satu ingat tak Perak punya import? Siapa? Aduh, kontroversi punya gol tu. Lawan apa? Rasa lawan Selangor tak silap. Oh, yang baru bola ni. tepi jaring tu. Tepi jaring. Okay. Tapi referee cakap gol. Betul. Itu antara import yang kan ada satu tahun tu. Saya tu Azmi Azram keeper ke siapa keeper? Padahal bola tu tak masuk pun. Ikut tepi. Ikut tepi. Tak lah, bukan apa pasal tani pemain import kadang-kadang yalah macam In pemain senior, kita pun pemain senior. Sekurang-kurangnya ini liga kita, sekurang-kurangnya kalau nak ada pun pemain import, at least sekurang-kurangnya kualiti pemain import tu kita datang. Macam saya dulu pernah tengok satu kereta wajar 10 pemain import datang pergi friendly game. Betul. So itu yang dulu hanya ada timbul pemain import jual jam lah apa semua kan. So memang patut In kita kena nak rancakkan liga kita dengan kualiti, kena tapis lah, betul. Import yang paling steady yang In cakap memang kat Malaysia ni ini yang import paling power lah. Saya tengok dalam liga sepanjang. Kalau kita nak tengok kan dulu memang ramai pemain import yang bagus. Tapi sekarang ni kita tertumpu pada pasukan JDT lah. Semua import dia memang kelas lah. Memang tak dinafikan. Zaman dulu kita ada Repasi. Oh betul, Repasi tu saya suka. Gaddafi. Apa nama dia? Repasi. Leslo Repasi itu menjadi saya punya Perak. Import Yang itu. Perak yang saya tahu ni je. Kita manjur je. Kita manja itulah. Repasi itu memang itu saya jatuh cinta dengan bola pergi stadium zaman Repasi lah. Memang Leslo terbaik. Repasi tu. Terbaik.
teknik dia. Teknik dia, scoring dia memang Selepas tu? Selepas tu time tu banyak man. Cipita ada. Cipita dengan Semak Konda. Semak Kita tahu. Konda. Lepas tu Macam sekarang kita tak ni kalau lah, dulu, kita tahu JDT memang JDT punya pemain import memang bukanlah kita nak mengkecilkan pemain import daripada kelab lain tetapi tak ada vibe yang macam dulu lagi kita. Macam sekarang pun kita boleh macam dulu, Perlis kita tahu Cipita, Semak Konda. Negeri Sembilan, Beka Mengo. yes. Betul. Apa? Malun Elec Jane. Malun lagi. Bernard Chotang Pahang dulu. Setiap tim dia ada, kita tahulah import tu memang kita kenal. Ya. Kan? So rindu tak nak tengok Kelantan main dalam Liga Super balik? Sekarang ni tengah tak ada. Kan? Rindu lah. Kita nak tengok suasana tu, penyokong dia kan. Tengok. Penyokong dia tu yang meriahkan liga kita betul. ni. Betul. Kan? Tapi dah jadi macam ni, hampa lah. Kan? Sedih lah. Sedih. Macam kata Apek minggu lepas lah kan. Dia cakap kalau dia jadi management ke CEO, mungkin dia nak bawa balik Kelantan ni. Naik ke Liga Super dan mantapkan balik lah. Kalau In berada dekat management ke apa yang In rasa nak buat dekat Kelantan? Dia bukan mudah tau sebenarnya kita nak bentuk satu tim. Pasukan. Dia perlu ada kewangan yang kukuh. Kalau sekadar kau nak bawa je memang takkan ke mana tim. Betul. Yang betul-betul ada kewangan yang kukuh, yang betul-betul minat dengan bola. Barulah tim tu boleh pergi jauh. Kalau sekadar nak ada je untuk nama dalam liga kita, baik tak payahlah. Kalau In ada duit, contohlah ini cerita dongeng lah. Cerita dongeng. Jangan dongeng. Kita tahu. Amin. Kita cakap kalau perkataan ni ada satu doa. Ya. Itu yang kita cakap kononnya lah. Sebab sekarang belum ada. Duit dia banyak ni. Kalau dia terfikir In ada duit dan apa yang In nak buat dekat Kelantan tu? Tukar colour ke? Tukar kali tak ada. Tapi kita naikkanlah nama Kelantan tu balik. Sebab kita pemain Kelantan ni banyak yang betul-betul berkualiti. Betul. Di mana-mana pun kita boleh tahu ada ramai pemain Kelantan. So kita dengan keadaan sekarang ni, dengan tim Kelantan dah terkubur, kita bentukkan satu pasukan yang bijak berbelanja. Bukan kita belanja saja tak tahu. Kita bijak belanja untuk kita pastikan bukan itu bertahan untuk setahun tapi 5 tahun yang akan datang. Itu yang kita nak. Kalau kita sekadar untuk nama je, lepas tu untuk setahun je, untuk apa? Tak ada guna. Mungkin boleh kita pelajari atau contohlah ini cerita dongeng. Kelantan pelajari macam mana Indra menjaga kewangan dia sampai sekarang masih orang masih kenal dia kan. Betul. Kalau tak Main bola kalau dah 20 tahun, kau rasa KWSP dia dah berapa? kalau tak mesti mungkin kalau dah masuk bahagian management boleh tukar Kelantan tu dari bawah pelan-pelan naik. Tak, orang tengok nampak je kita macam ni tapi orang tak tahu di sebalik ni. Apa tadi Wan? Moto kehidupan. Yang menjadikan Indra Putra Mahyudin sampai sekarang. Moto saya mudah je. Saya sentiasa ingin belajar. Belum lagi. Belum lagi. Potong sikit, cepat sikit. Okey. Right. Okey. Okey, saya nak tanya. Sampai bila Indra Putra nak main bola? Soalan tu. Soalan tu selalu dengar. Selalu dengar. Tak, ini sebab selalu orang cakap-cakap Tapi- tak berani nak cakap. Jadi kita tanya depan-depan sampai bila? Soalan tu selalu awak dengar tapi untuk bola dulu baru kamu special kali punya ni. jawapan. Soalan tu kan sentiasa dengar. Kalau orang tanya bila nak berhenti? Setahun lagi lah kan. 2 tahun lagi. Tapi bila orang tengok sampai sekarang tak berhenti-berhenti. Dia mudah je. Dia macam saya. Saya tahu keadaan diri saya. Sampai masa saya tahu bila nak berhenti. Kan? Bila orang kata dah puas. Dia main bola ni kepuasan man. Awak pun tak puas lagi main bola. Awak still lagi main. Kepuasan tu. Keseronokan bermain tu. Itu yang sampai sekarang saya lagi bermain. Bermakna belum tahu lagi bila nak. Belum tahu tapi Belum setahun dulu lah. InsyaAllah nak berhenti jugalah. Mungkin ada plan
kadang ada orang sebelum mungkin 3 tahun lagi aku nak berhenti, lepas berhenti aku main bola aku mungkin Dah jadi ada plan. dah ada plan tu mungkin nak jadi businessman ke Plan dia memang banyak plan dia kan. nak jadi golfer ke. Dia plan dia macam-macam kita fikir nak buat ni buat ni, tapi itulah buat masa sekarang ni plan dia cuma habiskan bola tu baru saya Coaching nak ada, ya? coaching ada, saya ada lesson B apa semua, baru saya nak atur apa kan. Memang banyak nak fikir nak jadi coach, ada macam-macam nak buat. Pernah ditawarkan jadi dalam barisan kejuratan sebelum ni? Pernah Dengan KL? Dengan KL pernah. Tapi awak tolak. Saya tolak sebab saya rasa saya masih lagi boleh bermain. Okey. Jadi kalau saya duduk kat situ pun jiwa saya masih lagi dengan nak bermain. Jadi sepatutnya sebagai seorang pemain ni, apabila dia nak jadi coach, dia kena buang segalanya. Buang habis, sebab bila dia di watak yang baru seorang coach, dia dah tak boleh lagi fikir yang dia ni masih lagi bermain, dia ada jiwa sebagai pemain. Sebab bila you dah jadi coach, you kena jaga, bukan you jaga seorang tapi you kena jaga ramai. Macam mana you nak handle, itu yang penting. Tapi saya memang salut lah Indra Putra. Saya sepanjang kali penglibatan dah 5 kali injury. In of course lah macam apa ankle. So memang tak serik ni. Tak serik. Memang minat lah, memang minat. Bukan tak serik, jiwa pahlawan. You pahlawan. Saya tahu awak pahlawan ni. Pahlawan tu memang Indra Putra ada. Pahlawan tu yang nak dengar. Bila? Kat mana? Okay guys, itulah ciri-ciri Indra Putra. Jenis seorang pahlawan, dia tak pernah give up walau apa pun kecederaan ke, dia jatuh bangun, dia masih berlawan dengan kehidupan dia. Thank you guys tengok episod kali ini. So stand by untuk episod yang ke-7. Siapakah dia? Bola dulu baru kamu.